Ramai di kalangan anda yang ingin mulakan perniagaan tetapi masih keliru bagaimanakah cara ingin memulakan perniagaan dengan betul dan apakah perniagaan yang sepatutnya anda pilih. Hai, anda bersama saya Coach Rosie Amir. Saya akan kongsikan 5 tips bagaimana memulakan perniagaan dengan betul. Tips pertama, anda kena pastikan apakah pengalaman yang anda ada sebelum ini. Mungkin anda pernah bekerja atau anda pernah menjalankan perniagaan lain sebelum ini. Jadi, anda kena pasti dulu apakah pengalaman yang anda ada. Contohnya, sekiranya anda ada pengalaman menjual kereta ataupun anda pernah menyertai mana-mana multi-level marketing, maksudnya pengalaman anda adalah pengalaman berhubung dengan orang dan menjual. Ya, jadi anda sesuai untuk menjalankan perniagaan yang terus berhubung dengan pelanggan. Mungkin juga pengalaman anda sebelum ini adalah menguruskan sesuatu perniagaan ataupun membantu sebagai pembantu kepada majikan anda sebelum ini untuk menguruskan kerja-kerja pentadbiran seperti menguruskan dokumen-dokumen, pemfailan, ya. Jadi anda dengan pengalaman begini akan membantu anda menguruskan perniagaan anda dengan lebih berstruktur, dan pengalaman-pengalaman itu sangat berharga untuk anda jadikan bekalan untuk anda berniaga pada masa akan datang. Tips kedua yang ingin saya kongsikan adalah pengetahuan. Anda perlu ada pengetahuan ataupun anda berbekalkan pengetahuan anda sebelum ini dari segi belajar, ya. Mungkin anda belajar dulu, ya, dan anda ada pengetahuan dalam bidang pembelajaran anda. Contoh, anda belajar dalam bidang pengurusan keuangan ataupun anda belajar dalam pengurusan pemasaran ataupun dalam perakaunan. Jadi, anda lihat elemen-elemen ini, apakah pengetahuan anda yang anda boleh jadikan bekalan untuk anda menjalankan bisnes atau memilih bisnes anda kemudian hari nanti. Sekiranya anda ada kemahiran dalam menguruskan akaun, anda boleh membantu usahawan lain menguruskan akaun mereka, ya, menggunakan sistem-sistem yang terkini, cloud system, ya, yang itu juga adalah boleh jadikan salah satu jenis perniagaan yang bakal anda pilih. Okey, dan mungkin juga pengetahuan anda adalah membuat kuih-muih, okey, tetapi anda tidak ada kemahiran pemasaran. Pengetahuan anda yang anda ada itu boleh digilap dan dijadikan kemahiran anda kelak untuk menjalankan perniagaan. Dan pemasaran, anda boleh belajar ataupun anda boleh bekerjasama, leverage dengan komuniti anda sekitar anda untuk memasarkan produk. Tips ketiga yang ingin saya kongsikan adalah anda perlu kenal pasti apakah kegemaran atau peminat anda dalam sesuatu-satu bidang ataupun passion lah kita panggilnya. Okey, sekiranya anda sangat berminat dalam bidang IT ataupun teknologi, anda boleh explore perniagaan-perniagaan yang melibatkan teknologi, seperti anda boleh menjadi reseller kepada sistem, anda boleh menjadi reseller kepada produk-produk yang menggunakan sistem ataupun cloud system seperti accounting system, ERP system ataupun consumer intelligence, ya. Anda boleh lakukan perniagaan secara menjadi reseller, ataupun anda memang berminat dengan perniagaan online. Okey, anda juga boleh mulakan perniagaan secara online dengan menjadi ejen ataupun belajar dengan orang yang lebih pakar, ya, ataupun brand owner
yang pakar yang akan memberikan anda tunjuk ajar secara step by step bagaimana menjual produk secara online. Sekiranya anda berminat dengan kek dan pastry, anda pastikan minat itu boleh ditukar kepada bisnes, ya, dengan mencari idea-idea baru bagaimana anda boleh menginovasikan perniagaan kek dan pastry anda. Sekiranya anda tidak berminat untuk melipat kain atau baju-baju, janganlah pilih bisnes yang melibatkan pakaian, ya, sebab bila anda melibatkan menjual tudung ataupun pakaian, sudah pastilah kerja lipat melipat tu menjadi rutin anda setiap hari. Jadi kalau anda tak minat, anda akan melayari perniagaan anda dengan sesuatu yang anda tidak berminat. Ya, jadi pastikan apa yang anda buat, bisnes apa yang anda lakukan kena mengena dengan minat anda. Tips keempat, anda perlu mengenal pasti cara dan gaya hidup anda. Ya, sebagai contoh, kenapa saya katakan begini, ya? Jika anda ada anak yang kecil-kecil dan mungkin tidak sesuai untuk anda melakukan bisnes retail yang memerlukan anda pergi kedai ke setiap hari, menguruskan bisnes yang begitu renyah, ya, atau perlu hantar produk keluar selalu, ya, itu mungkin bisnes yang tidak sesuai dengan anda. Okey, saya nak kongsikan pengalaman saya. Semasa anak saya kecil-kecil, saya pilih perniagaan yang tidak melibatkan waktu hujung minggu, waktu cuti. Jadi apakah perniagaan yang patut saya pilih? Masa tu saya fikirkan satu bisnes yang tidak melibatkan waktu-waktu yang saya sebut tadi, dan saya fikirkan bisnes yang sesuai masa tu adalah business to government. Ya, saya membekalkan produk-produk kepada jabatan-jabatan kerajaan supaya urusan itu berlaku pada waktu pejabat dan tidak melibatkan public holiday dan hujung minggu. Jadi bila saya bekalkan produk-produk seperti bag, t-shirt, merchandising, pada ketika itu saya hanya berurusan pada waktu office. Ya, jadi sekiranya anda inginkan waktu rehat di hujung minggu, boleh off handphone hujung minggu ataupun public holiday, bolehlah pilih business to government, B2G, ya. Okey. Dan tips yang kelima adalah anda perlu juga kenal pasti berapakah modal yang anda peruntukkan untuk memulakan bisnes ini. Setidak-tidaknya anda boleh mulakan perniagaan dengan betul, berstruktur, ya, dan anda ada, ya, modal untuk anda pusing, ya, untuk selama 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Kerana selepas 6 bulan, sekiranya rekod keuangan dan perniagaan anda berada dalam keadaan yang baik, anda boleh mulakan untuk memohon geran ataupun memohon pinjaman untuk anda kembangkan bisnes anda. Jika anda memiliki modal yang sangat terhad, saya nasihatkan anda untuk mulakan perniagaan dengan menjadi ejen ataupun reseller. Kerana dengan modal yang ada tu, anda boleh mulakan perniagaan dengan modal yang anda ada tanpa modal yang besar seperti menjadi brand owner. Jika anda ingin mulakan perniagaan sendiri dan mulakan jenama sendiri, pasti modal yang anda perlukan agak besar kerana anda perlu fikirkan tentang R&D, anda fikirkan tentang bagaimana nak trademarkkan jenama anda, tentang packaging, tentang marketing, tentang menghasilkan produk. Jadi untuk anda jadi brand owner bukanlah sesuatu yang mudah dan modal bukanlah modal yang kecil. Ya, saya berdasarkan pengalaman saya ramai jumpa brand owner yang mereka gagal mendaftarkan trademark kepada jenama mereka dan akhirnya memberikan impak yang tidak baik kepada bisnes. Jadi sekiranya modal anda cukup-cukup sahaja ataupun modal yang tidak besar, mulakanlah bisnes menjadi reseller ataupun ejen dahulu.
Jadi inilah 5 tips untuk anda pilih perniagaan anda. Bertemu saya lagi pada Business Kickstart untuk siri yang kedua. Jumpa anda nanti. Bye.